Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Boleh dengar insya-Allah. Saya menggunakan komputer. Boleh dengar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Okey, boleh insya-Allah. Dengar insya-Allah. Internet connection. Saya menggunakan komputer. Boleh dengar insya-Allah. Gambar okey. Ha? Lebih baik. Okey, tak tahu nak setting. Okey, boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama di dalam majlis kita. InsyaAllah kita telah berbincang selama 5 hari. 5 hari bermula daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 5 hari dah 5 hari dah kita berbincang-bincang. Dan insyaAllah dalam perbincangan itu kita telah menceritakan banyak perkara yang sedang berlaku, yang sedang berlaku, yang merupakan punca asbab berlaku, iaitu peperangan di antara pejuang-pejuang Al-Aqsa. Saya tak nak panggil Hamas, saya nak panggil pejuang-pejuang Al-Aqsa, iaitu mereka yang berada di Gaza dan juga mereka yang berada di di Masjid Al-Aqsa. So di Gaza dan di Masjid Al-Aqsa sekarang ini telah mula berada dalam keadaan yang kita dengar dalam berita macam-macam berlaku, iaitu serangan demi serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan kita telah pun menyebutkan sebab-sebabnya dan sebagainya, dan saya rasa ramai juga orang yang menghuraikan tentang peristiwa ini. Saya mendapati banyak mereka yang bercakap berkenaan peristiwa ini dan kita mendengar bagaimana macam-macam lah pandangan. Sebenarnya bila sebut tentang pandangan ni, ada banyak pandangan-pandangan yang positif, tidak kurang juga yang negatif. Yang negatif. Dan sebab itulah dalam siri-siri perbincangan kita telah menonjolkan kepada semua berkenaan dengan beberapa perkara asas yang menjadi sebab kepada berlakunya peristiwa ini. Dan kita telah menyatakan bahawa semalam bagaimana sekiranya tidak berlaku peperangan ini, maka akan berlakulah sesuatu yang besar. Sebenarnya sesuatu yang besar yang disebut oleh ramai orang, dia ada pelbagai. Ada di kalangan kita yang mengkaji dan memahami bahawa perkara yang berlaku ini sebenarnya bukan hanya merupakan
kita kata perancangan-perancangan manusia, tetapi sebenarnya adalah perancangan Allah. Kalau kita melihat tentang perkara yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini, sebenarnya apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa adalah merupakan satu yang ada kaitan, terkait. Dia bukan hanya sekadar benda yang terpisah-pisah. Kalau kita mengkaji secara makro, secara general, secara umum, apa yang berlaku di Malaysia, apa yang berlaku di Indonesia, apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Palestin, begitu juga yang berlaku di China, di Iran, di Persia, ataupun yang berlaku di Turki, apa yang berlaku di Ukraine dan Rusia. Jadi semua itu dia ada interconnected, iaitu dia terikat antara satu sama lain. Ada dia punya asbab dan sebab, sebab musabab dia. Dan apapun kajian yang kita buat, sama ada sebab-sebabnya ataupun asbab ataupun musabab yang berlaku daripada sebab-sebab itu, maka kita tidak boleh meninggalkan satu lagi disebut musabbib. Musabbib ni ialah yang menjadikan asbab dan yang menjadikan musabbab. Jadi musabbib ni, jadi musabbib ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku, asbab-asbabnya ataupun sebab-sebabnya dan musababnya, perkara yang terjadi akibat daripada perkara-perkara yang disebutkan sebab tadi, maka perkara yang paling penting bukanlah asbab, sebab ataupun musabab. Itu kerana perkara itu adalah makhluk yang Allah jadikan. Yang paling penting ialah musabbib, yang menjadikan asbab dan yang menjadikan keputusan kepada asbab, result dia, iaitu musabbab kan. Jadi sini sebab tu kita sebut bagaimana pada keterangan-keterangan kita, perkongsian-perkongsian kita, kita telah menunjukkan bahawa bukan hanya yang paling penting kita mengetahui tentang hakikat peperangan, sebab-sebabnya, hikmahnya, bagaimana keadaan yang berlaku dan sebagainya. Kita dah membincangkan tentang perkara yang asas yang berlaku tadi. Cuba rujuk semula kepada perkongsian kita daripada siri 1 dah sampai siri 5 sekarang. Jadi, tetapi yang lebih penting sekali ialah hakikatnya. Hakikat. Sebagaimana kalau kita solat, dia bukan hanya sekadar kita sembahyang, solat. Ambil semayang, ambil wuduk, kemudian kita pun takbir, kita baca Fatihah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya hakikat sembahyang tu, hakikat wuduk tu, itulah yang sebenarnya menyempurnakan sesuatu perkara itu. Sebab itulah dia ada dua perkara yang penting yang disebut sebagai syariat, iaitu fizikal, dan juga disebut sebagai ma'rifat. Bila kita nak beribadah pada Allah ni, dia ada ma'rifat, ada syariat. Jadi bila syariat, iaitu benda-benda yang fizikal, benda-benda yang sangkut paut dengan hukum hakam yang zahir, digabungkan dengan ma'rifat. Ma'rifat ni maknanya hakikat kita sesuatu yang kita nak mengenal Allah, maka dia akan menyempurnakan ibadah, maka dia akan sampai kepada hakikat sebenar, the truth, the essence. Jadi ini yang kita nak kena tahu. Jadi kajian kita tak cukup hanya melihat apa yang berlaku, apa yang Yahudi buat, apa yang orang Islam lakukan dan sebagainya, sebab dan musabab, tapi kita kena melihat musabbib, iaitu yang menjadikan sebab dan yang mengizinkan musabab. Jadi yang mengizinkan perkara yang lahir daripada asbab-asbab tadi. Jadi sebab itulah kita bincang juga semalam berkenaan hakikat perlawanan. Jadi hakikat perlawanan ini bukan di antara orang Palestin lawan dengan orang Israel, orang-orang Arab lawan dengan orang Yahudi, orang-orang yang ditindas melawan dengan orang-orang yang menindas. Jadi itu adalah suatu yang kita nampak secara syariatnya, secara fizikalnya, secara sebab-sebab yang fizikal tadi, zahir. Tetapi hakikat perlawanannya ialah nombor satu, ialah di antara al-haq dan batil. Yang pertama sekali kita nak melihat bahawa perlawanan ini sebenarnya adalah merupakan satu perkara yang berkaitan dengan perlawanan al-haq dan batil. Ini saya dah sentuh lama banyaklah. Ini hakikatnya begitu. Satu perkara yang Allah SWT jadi. Dan sebab itulah bila kita mengatakan hakikatnya adalah perlawanan di antara al-haq dan batil, yang benar dengan yang sesat, al-Islam
dan juga musuh Islam, al-Islam wa ghairal Islam, maka di situlah kita akan melihat bahawa hakikat perlawanan itu ialah sebenarnya apa yang dirancang oleh musuh Allah. Siapa musuh Allah itu? Ialah iblis, syaitan dan sekutunya. Dan di sini kita lihat hakikat perlawanan itu ialah mereka mahu menyesatkan kita, merosakkan kita. Maka kita bila melihat dengan keadaan yang begini makro, maka pada masa itulah baru kita nampak bahawa sungguh rupanya kita tak akan terpedaya dengan media. Kita tidak akan terpedaya dengan fitnah, ataupun kita tidak akan mudah terpedaya dengan kata-kata yang seperti betul. Seperti betul. Nampak macam ini macam gini kan. Sampai ada yang menyatakan bahawa tidak ada jihad di Palestin. Ada fatwa-fatwa yang kata sebenarnya di Palestin tak ada jihad pun ada juga. Malahan lebih hebat lagi, ada yang mengatakan bahawa Hamas orang yang berjuang bukan Islam, kafir dia kata. Ada juga yang memberi fatwa begitu. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang sebenarnya dia berlaku kalau kita melihat secara yang terkongkong dengan terbatas dengan satu pandangan yang kecil, maka kita akan terikut dengan arus. Tetapi bila kita melihat hakikat perlawanan sebenar, pertembungan sebenar itu, maka kita akan melihat rupa-rupanya yang dimaksudkan dengan perlawanan itu adalah al-haq dan batil. Dan al-haq itu adalah al-Islam itu sendiri. Dan batil itu sebenarnya adalah yang melawan Islam, musuh Islam. Musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maka sebab itulah saya gambarkan semalam bagaimana kita dah berbincang begitu bahawa perancangan sebenar al-batil itu sama ada yang namanya Zionis ataupun yang namanya Yahudi atau yang namanya Bani Israel atau yang namanya mungkin Arab, apa sahaja pun yang kita katakan sebagai hakikat perlawanan itu, hakikat perancangan mereka sebenarnya ialah untuk nak meruntuhkan iman Islam, dan akhirnya dengan menggunakan jalan mereka nak meruntuhkan hakikat Baitul Maqdis ataupun dikatakan sebagai Masjidil Aqsa itu menjadi tempat yang akan mereka kuasai. Dan maksud tempat yang akan mereka kuasai itu ialah mereka ingin menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai rumah ibadah untuk semua manusia antara bangsa, bukan sahaja untuk orang Islam. Jadi sebab itulah kita telah pun berbincang bagaimana mereka telah menjadikan perayaan agama mereka, Hari Raya Sukkot itu, sebagai masa-masa yang mereka telah lalukan buat di kawasan masjid dan sebagainya. Dan kita telah pun membincangkan bagaimana sampai peringkat pada hari ini kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel dan Yahudi itu merupakan kekejaman yang melampaui batas, melampaui batas kemanusiaan, malahan melampaui batas kebinatangan, lebih daripada binatang lagi apa yang berlaku. Dan semua ini adalah merupakan fasa pertama. Jadi fasa pertama tentang tajdid yang digambarkan 100 tahun itu bermula dengan Intifadah Al-Aqsa. Bermula dengan Intifadah Al-Aqsa yang sebenarnya telah pun bermula sejak 2015 kurang lebih telah pun bermula Intifadah Al-Aqsa yang telah pun dibuat oleh pihak Palestin ataupun orang-orang yang berada di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Mereka telah mengadakan intifadah ini, terutamanya apabila beberapa orang dibunuh secara kejam, secara terang-terangan. Tetapi perkara itu belum secara besar-besaran. Itu baru dipanggil pre-operation, operasi yang sebelum sebelum. Jadi maknanya sekarang ni masuk fasa yang pertama. Apa fasa yang pertama? Fasa yang pertama ialah kekuatan yang ada di Gaza, kekuatan yang ada orang Islam yang telah menguasai Gaza, iaitu daripada kalangan kerajaan Hamas. Mereka telah menjadikan fokus mereka yang sebelum ini Masjid Al-Aqsa, dan mereka gunakan segala perkara yang ada di dalam kekuatan mereka untuk bergerak menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dan saya juga telah menerangkan kenapa perkara ini berlaku. Tidak lain dan tidak bukan, perkara ini berlaku kerana mereka, iaitu musuh Islam, telah pun merancang secara langsung untuk merampas Masjid Al-Aqsa. Merampas Masjid Al-Aqsa bukan kita kata merampas dari kategori macam mana kita nampak, sekejap datang, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap attack.
Nak cuba lawan sini lawan sana, tak, dia nak rampas habis. Sampai masanya. Bagaimana yang telah digambarkan oleh Ehud Barak pada tahun lepas, pada tahun 2022, dia telah mengeluarkan kenyataan siapa Ehud Barak ni. Ehud Barak ni adalah bekas Perdana Menteri Israel, bekas Ketua Mossad, bekas kepada Menteri Pertahanan dia, IDF, bekas kepada Menteri Luar dan sebagainya lah. Dia banyak dia punya jawatan dia. Jadi ini antara orang penting lah. Jadi Ehud Barak telah pun mengeluarkan kenyataannya pada tahun 2022. Dia kata apa? Sekiranya Malik Mesayyak tidak keluar, ataupun pemimpinnya tidak keluar sebelum atau pada 2024 itu, maka Israel akan hancur. Disebut macam itu, Israel akan hancur. Maka dia kata sudah berlaku perpecahan dan sebagainya. Selepas daripada disebut tu berlaku skandal, pendedahan skandal Netanyahu, sehingga hampir-hampir Yahudi berpecah. Tentera lautnya, tentera udaranya sebagainya berpecah. Kita tengok berita, kita nampaklah bagaimana selepas ucapan-ucapan begitu, maka Netanyahu didesak sehingga terkeluar dia punya skandal-skandal dia. Isteri dia beli beginilah, isteri macam gitulah, macam-macam lah skandal dia. Dan sehingga orang demonstrasi 3 juta orang, 1 hingga 3 juta orang kurang lebih kalau tak silap lah, yang telah duduk depan kawasan rumah dia tu, ramai-ramai kumpul untuk nak menyuruh Netanyahu letak jawatan. Dan kemudian Netanyahu pun telah menukar banyak benda, iaitu contohnya dia menukar sistem kehakiman yang boleh dikuasai oleh Perdana Menteri dan sebagainya lah. Jadi cerita itu panjang. Jadi banyak benda yang telah berlaku sepanjang itu. Dan kemudian pada hari ini apabila berlaku satu peristiwa di mana mereka ingin melaksanakan normalisasi antara Saudi dengan Israel, maka selepas daripada normalisasi itu, mereka akan mengambil alih Masjid Al-Aqsa secara langsung. Jadi akan disokong oleh Saudi Arabia, akan disokong oleh UAE, akan disokong oleh Jordan, dan akan disokong oleh Morocco, akan disokong oleh Sudan dan sebagainya, akan sokong, pakat sokong. Jadi bila dia menyokong semua tu, termasuklah Saudi Arabia, maka jadilah Masjid Al-Aqsa sebagai tempat yang akan menjadi tempat ibadah, rumah ibadah antarabangsa. Maka salah satu daripada masjid suci umat Islam, selain daripada Mekah Al-Mukarramah dan juga Masjid Madinah, Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah, akan berlakulah satu lagi, iaitu Masjid Al-Aqsa yang penuh barakah ini akan dirampas. Dan dia rampas, dan akhirnya dia akan tukar masjid itu menjadi Haikal Salaman. Jadi perkara ni mereka nak buat seboleh-bolehnya 2024, 2025 mesti dah siap. Jadi bila mereka nak buat macam tu, maka sebab itulah mereka mula membagikan masa. Ada masa-masa untuk orang Yahudi semayang, ada masa untuk orang Islam, ada hari untuk Yahudi, ada hari untuk orang Islam, ada hari untuk orang Kristian. Dia dah mula bagi-bagikan masa penggunaan di Masjid Aqsa. Ini juga antara perkara yang menjadi kemarahan, puncak kemarahan kepada orang-orang Islam, yang menunjukkan terlalu terang mereka mahu merampas Masjid Aqsa daripada dipunyai oleh umat Islam sebagai masjid yang barakah kepada sebuah rumah ibadah, temple yang menggabungkan semua agama, New World Religion. Jadi ini yang dia berlaku. Jadi perang ke tak perang ke, ini planning dia. Bila kita lihat sini, sekiranya tidak berlaku peperangan, saya dah sebut semalam, maka akan berlakulah laknat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang tidak mahu berjuang dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana yang berlaku pada 1948 ketika mereka menubuhkan negara haram Israel. Pada masa itu, yang sembahyang di Masjid Al-Aqsa, yang benar-benar sembahyang di masjid-masjid terlalu sikit. Beberapa orang kawan-kawan kita yang belajar di Mesir dan sebagainya, ustaz-ustaz lah, yang dah jadi orang lama lah, orang yang senior, menyatakan kalau pergi masjid di Palestin tu, yang sembahyang mungkin imam dengan Bilal aja, ataupun seorang dua aja, ataupun satu saf pun susah. Macam mana kat Malaysia lah hari ni, kan? Ada kebanyakan, majoriti tempat nak sembahyang satu saf pun susah. Jadi dia sebut kat sini berlaku pada tahun 1948 dulu, 1930-an, 20-an, 30-an, ketika mana umat Islam jauh daripada Islam. Maka ketika itulah bila mereka merampas Masjid Al-Aqsa, mereka masuk, mereka pijak, mereka masa ketika itu umat Islam dalam keadaan tidak ada kekuatan. Dan pada hari ini kita lihat
perkara yang sama sekiranya tidak berlaku perlawanan, penentangan daripada umat Islam terhadap apa yang mereka lakukan, iaitu untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai rumah ibadah antarabangsa, maka kita akan dapati laknat Allah akan turun kepada mereka yang tidak berjuang itu. Maka alhamdulillah di kalangan umat Islam mukmin ini ada yang berjuang. Kerana sama ada mereka berjuang atau tak berlawan, tak berjuang, tetap mereka akan menggunakan Masjid Al-Aqsa, meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Malahan sekarang mereka telah merancang untuk melakukan operasi, bukan telah merancang, dah buat dah pun, operasi untuk nak merampas Masjid Al-Aqsa secara paksa, atas alasan penentangan dan perlawanan. Baik. Ya, sebab itulah ada orang kata, kenapalah Hamas ni mulakan membunuh dan sebagainya. Sebenarnya bukan membunuh, temanya bukan bunuh. Kalau temanya bunuh dah lama dah. Saya nak sebut kat sini, beginilah perkara yang telah berlaku kepada kami ketika di atas kapal dulu. Masa kami di atas kapal Mavi Marmara pun sama juga fitnah yang dikenakan oleh Israel kepada kami. Masa itu dia kata inilah gerombolan fanatik, gerombolan apa dia panggil, pengganas, yang ingin membawa senjata, ingin membawa macam-macam menuju ke Gaza untuk supaya melawan, mengganas dan membunuh rakyat Israel. Jadi kami di atas kapal, walaupun misi itulah misi kemanusiaan, misi itu misi kemanusiaan, dan misi itu jelas, kita dah cerita dah, kapal dah disemak, dicek dengan berbagai perkara tentang apa kita kata, ada senjata ke tak ada senjata. Jadi autoriti keselamatan dari Turki dah cek, kalau yang daripada Eropah, daripada negara masing-masing dah cek, customnya, immigrationnya, polisnya, kan, dan pihak-pihak Interpol antarabangsa dah cek dah, tunjuk tengok tak ada nuklear lah, tak ada senjata. Malahan kapten kapal pada masa itu, kapten kapal Mavi Marmara, yang memang kapten dan juga anak-anak buah mereka, boleh pegang senjata untuk nak mempertahankan kapal sekiranya ada serangan lanun. Mereka boleh ada senjata, boleh ada pistol, boleh ada senapang dan sebagainya. Tetapi mereka pun tak bawa. Mereka pun tak bawa senjata. Malahan senjata dia sendiri pun tak bawa. Ini nak menunjukkan bahawa misi kemanusiaan Mavi Marmara yang telah kami lalui pada masa itu, dengan gabungan kurang lebih 400 NGO seluruh dunia, dan kemudian dengan gabungan negara-negara kurang lebih 40 ataupun 39 negara-negara seluruh dunia, termasuklah seorang ahli parlimen dari Israel, iaitu Parti Bangsa Arab, Zanin Habu Zanin, Zanin nama dia tu. Saya pun dah tak ingat lah, lama nak kena tengok balik, nama dia pelik sikit. Begitu juga dengan terlibatnya Archbishop Hilary Capucci dari Vatican Rome pun datang juga naik atas kapal. Begitu juga ada ahli-ahli parlimen daripada beberapa negara Arab, beberapa negara Eropah pun ada sekali bersama-sama, termasuklah juga beberapa orang yang terkenal dengan keamanan, Nobel laureate, pemegang Nobel laureate. Nobel laureate ni orang anugerah dia lah, orang dia lah. Jadi ada juga atas kapal. Jadi dalam keadaan yang misi yang penuh dengan keamanan, penuh dengan kita kata peaceful mission, humanitarian mission, dalam keadaan yang begitu baik, yang mengikut peraturan, mengikut undang-undang antarabangsa dan mengikut undang-undang lokal, masih lagi difitnah dengan pelbagai fitnah. Masih lagi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang banyak, yang banyak perkara-perkara, sehingga kalau di Malaysia sendiri, masa sebelum saya naik kapal tu lagi, saya diamanahkan sebagai ketua pasukan, kan, pada masa tu dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Antaranya dia kata apa, ini misi orang bodoh, dia kata. Misi orang bodoh, pergi mati ni, mati kena tembak nanti, dia kata. Dia cakap macam itu. Dan kemudian kamu pasti tak berjaya lah, Israel akan kalahkan kamu lah, confirm lah kalah lah, dia kata macam itu. Jadi saya pun cakap dengan dia, kalau kita ingat satu misi itu objektifnya menang, maka tak ada orang akan berusaha di atas muka bumi ni, kan, nak menang aja. Mana ada selalu menang. Malaysia pun main bola banyak kalah daripada menang. Akhir-akhir ni barulah ada rasa menang. Itu pun setelah orang Korea jadi jurulatih, kan. Jadi disebut kat sini bukanlah kata semua benda kena menang dan sebagainya, tetapi saya nak point di sini ialah fitnah. Fitnah yang dikenakan kepada satu misi flotilla yang dikeluarkan oleh CNN, yang dikeluarkan oleh CBN, yang dikeluarkan oleh NBC, kan, ni semua media-media mereka ni,
Media-media mereka semua menyatakan ini adalah satu teroris dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan teroris yang nak berperang, nak melawan, nak mencetuskan huru-hara. Kemudian Israel pun cakap macam-macam tentang perkara yang orang yang ada di atas kapal dan sebagainya. Jadi di sinilah kita lihat misi kemanusiaan yang penuh dengan tata tertibnya, adabnya, dengan penuh keamanan tadi pun kena fitnah, kena serang dengan pelbagai perkara sehingga ada yang syahid, yang syuhada, kan? Apatah lagi kan, orang-orang Palestin, pejuang-pejuang yang mahu menegakkan Islam ini, tentulah mereka akan menyerang kita. Sebab itulah pada malam ni saya nak sentuh sedikit, insya-Allah biiznillah, saya nak sentuhkan sedikit berkenaan perkara ini. Kerana inilah senjata yang digunakan oleh musuh ketika mana pada masa sekarang ini kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku dan gerak kerja yang dilakukan oleh pasukan daripada Hamas, pasukan daripada pejuang-pejuang Al-Aqsa yang bergabung, dan juga daripada mana-mana yang ada di sekitar Palestin ini, dan mereka telah dituduh dengan berbagai tuduhan. Sama ada tuduhan-tuduhan itu berlaku kepada orang-orang daripada orang-orang bukan Islam yang kita kata nampak sangatlah dia bias, nampak sangat dia bias. Dia cakap macam-macam, Hamas ni beginilah, pengganas lah sebagainya, ataupun datang daripada orang bukan Islam juga yang sama dengan kita, yang masalah vaksinnya, masalah WHO-nya, masalah WEF pun dia kata ini semua adalah merupakan sama pejuang, kita berjuang sama-sama dan sebagainya, kita pun freedom fighter and so on and so forth. Mereka juga kadang-kadang mengeluarkan perkara-perkara yang fitnah. Kenapa? Nabi gambarkan satu, al-kufru millatu wahidah, kekufuran itu satu je sistem dia tu. Jadi tak kiralah orangnya nampak jahat, orangnya nampak baik, ataupun even orang Islam sendiri yang mungkin pandangannya berbeza, pandangan dia ada pandangan dia sendiri, yang hujahnya dia sendiri, kan, dia pun tak setuju, maka dia pun kata ini bukan cara Islam, ini bukan cara Quran sunnah, ni bukan, ni bunuh orang, ni pengganas. Maka dia tak tahu cerita sebenarnya apa benda yang berlakunya. Ni bukan masalah bunuh-membunuh, tetapi sebenarnya adalah perlawanan untuk menegakkan al-haq, iaitu nak menjaga kedaulatan dan kehormatan, kan, kita kata apa yang ada kepada Masjid Al-Aqsa yang ada di negara Palestin itu. Baik, sebab itu saya nak saya nak mengambil satu contoh. Contoh pada hari ini, nombor satu, saya nak tanya soalan pada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebab ini isu yang penting. Poin yang saya nak sebut sini ialah, saya nak sambung poin yang semalam dan kemarin, iaitu berkenaan bagaimana kita hari ini, kan, berhadapan dengan satu peperangan, bukan peperangan Palestin lawan Israel, bukan peperangan orang Arab lawan orang Yahudi, bukan Bani Israel lawan dengan umat Muhammad, bukan. Tetapi dia al-haq dan batil, dia lebih besar lagi. Yang itu kita nampak juga betul, tetapi bukan itu semata-mata. Dia al-haq dan batil. Bila al-haq ni ialah melapanya seluruh kebenaran, seluruh orang yang beriman, seluruh orang Islam, semua terlibat. Dan al-batil itu seluruh yang sesat, seluruh yang nak menyesatkan, yang ada di seluruh dunia ni, mereka terlibat. Sebab itulah Israel, kan, tidak akan boleh bertahan tanpa bantuan Amerika, tanpa bantuan NATO, ataupun negara-negara yang bersama dengan dia, yang bersekutu dengan dia. Israel tak akan mampu bertahan sekiranya tidak mendapat bantuan daripada negara-negara Arab sendiri yang sebenarnya membawa ciri-ciri syirik dan munafik. Jadi sebenarnya Israel tak kuat. Tak kuat. Cumanya apa yang berlaku sekarang ni, oleh kerana peperangan ialah peperangan yang bersifat global, global al-haq dan global al-batil, maka kita nak kena nampak dengan pandangan yang benar. Maka di situlah kita akan melihat banyaklah orang-orang yang bukan Islam ataupun orang yang Islam sendiri yang menyatakan tentang keburukan-keburukan yang berlaku. Ada yang nyatakan, contohnya saya ada dengar, saya tak tengok habis lah, tapi saya tengok sikit-sikit, scan-scan, ada orang hantar kat saya tentang orang ni cakap macam ni macam mana, orang cakap macam ni macam mana. Ada yang kata saya dah duduk dekat Palestin lama, saya dah duduk dekat
dekat Israel ni lama. Saya kenal, saya tahu macam mana sistem-sistem yang ada di pertahanan yang ada dalam Israel ni. Macam mana dia kata, pasti setiap pergerakan, semut pun bergerak, benda kecil pun bergerak, kami akan dapat tahu. Ini kan satu gelombongan, satu kelompok masuk, askar masuk ke kawasan-kawasan orang-orang ke penempatan Yahudi, penempatan haram Yahudi itu. Mereka masuk, seorang pun tak tahu, kami tak tahu, semua tak tahu. Ini mesti ada orang dalam. Maka dia pun menyatakan bahawa dalam Hamas mesti ada orang-orang Yahudi yang merancang, orang Israel yang merancang, orang-orang yang menjadi spy atau yang menjadi orang yang munafik, yang musyrik ada dalam kepimpinan Hamas. Maka dia pun terus tuduh-tuduh macam itulah. Dan macam-macam lagi. Sampai peringkat dia menyatakan, ada setengah menggambarkan Israel ni mendana Hamas. Israel bagi duit pada Hamas supaya serang, supaya bunuh askar dia, supaya bunuh rakyat, supaya rakyat Israel menderita, supaya daripada situ dia jadi alasan untuk menghabiskan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Gaza. Begitu juga macam-macam lah cerita. Dan sebahagian kata Syiah pula kan, Iran pula bantu, Iran bagi duit pula pada Hamas ni. Sebahagian kata macam-macam lah cerita, macam-macam cerita. Jadi inilah antara perkara yang berlaku yang kita nak cuba lihat, dan saya nak membawa kepada beberapa perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak tengok baliklah nilai kita kan. Ini penting kerana hari ini media massa memang menyerang. Jadi yang menyerang pejuang-pejuang Al-Aqsa ni bukannya tentera-tentera Israel sahaja, bukannya peluru dia, atom dia, bom dia ataupun apa sahaja, tak. Semua sekutu dia menyerang habis. Sebab apa? Kalau menanglah orang Islam kita membebaskan Al-Aqsa yang ada pada hari ini, maka mereka akan kalah, satu dunia kalah. WHO pun habis, WEF pun habis, dan silap-silap menjadi kejatuhan United Nations pun habis kalau menangnya Masjid Al-Aqsa. Dia impact dia cukup besar ni. Jadi sebab itulah hari ini saya sebut dengan kawan-kawan NGO yang lain kan, dia kata kita ni nak kena buat perhimpunan 4 hari bulan ni, nak kena buat perhimpunan untuk IHR, WHO, untuk trade, WEF, untuk 5G yang akan mengganggu kita sebagainya. Saya sebut secara umum, saya kata kalau kita boleh bersatu membantu membebaskan Al-Aqsa, semua yang ada tu dia akan habis. WHO pun habis, WEF pun habis, United Nations pun akan ditukar kepada yang lain. Kenapa? Kerana apa makna Baitul Maqdis menang? Apa makna Masjid Al-Aqsa bebas daripada cengkaman Zionis? Apa maknanya? Maknanya umat Islam, orang yang beriman, orang yang ikhlas, satu dunia bersatu. Satu dunia bersatu. Dan apabila orang beriman, satu dunia, seluruh dunia ini, orang yang ikhlas, yang beriman, tak kiralah jamaah apa, tak kiralah negara apa, tak kiralah dia pandai ke, dia bodoh ke, tak kiralah fikrah dia tu mantap ke, fikrah dia baru masuk Islam, baru kenal Islam, tak kira. Dia ada iman, dia ikhlas, dia nak bantu Islam. Iman, ikhlas, bantu Islam, dan dia bersatu bersama dengan salamatu sadr, berlapang dada, bersama dengan husnudzan, dengan sahabat-sahabat dia, dengan orang Islam tadi, berbaik sangka bersama-sama, maka Allah akan berikan kemenangan. Itu maksud Al-Aqsa dibebaskan. Jadi sebab tu saya sebut tadi, apa yang berlaku pada malam ini, pada hari ini, pada minggu-minggu yang hari-hari yang lepas ni, adalah merupakan hari-hari ke arah penyatuan umat seluruh dunia. Itulah hakikat sebenar yang kita kena faham. Sebab tu kalau kita nampak kemelut ini, konflik ini ialah antara Israel dengan Palestin, Hamas dengan tentera-tentera Yahudi, kita nampak terlalu kecil skop dia. Kita akan nampak, kita akan ikut arus. Janganlah, nanti kita mati ramai, nanti kita sakit banyak, nanti semua kena kepung, habis mati semua Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, saya akan bawa hadis-hadis nanti kan, mereka yang berjuang pada jalan Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Awliya Allah, orang yang berjuang, orang yang hidup dalam keadaan mereka menolong agama Allah. Orang di Palestin tu,
yang di Gaza, di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, mereka tinggal di sana dalam keadaan terancam, dalam keadaan disiksa, dalam keadaan ditangkap, dizalimi, malahan ada yang dibunuh. Mereka itu tetap sabar 75 tahun duduk di sana, tetap sabar 16 tahun dalam Gaza, dikepung, penjara terbesar di dunia. Tuan-tuan dan Allah, setiap saat mereka dalam ribat fi sabilillah. Sebab tu dia stay, dia duduk situ, tunggu. Kenapa? Ribat fi sabilillah ni pahalanya luar biasa. Kan? Satu-satunya manusia ataupun makhluk, kan? minal ins wal jin, diberi kalangan manusia dan jin, yang mana dia mati, amalnya berterusan. Dan amal yang berterusan tu bukan amal yang dibagi macam sedekah jariah. Sedekah jariah ni, kita mengajar, ilmu tu diamalkan, kita dapat pahala. Ilmu tu sahaja. Kita sedekah buat masjid, masjid tu berjalan, bergerak sampailah kita wakafkan, sampailah apa, kita mati selagi masjid tu berjalan, selagi tu orang yang ribat fi sabilillah. Mati dia ketika ribat fi sabilillah, jihad fi sabilillah ini. Kan? Seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam, seolah-olah dia berpuasa di siang hari, seolah-olah dia membaca Al-Quran. Malahan apa saja amal yang dia pernah buat sebelumnya, yang pernah buat sebelum dia mati syahid tadi, setiap saat Allah panjangkan sampai hari kiamat. Maknanya selagi ada hari ni, ada dunia ni, selagi tu amalan tu berterusan. Bukan sedekah sahaja, bukan ilmu sahaja, bukan harta sahaja, jariah sahaja, tetapi Allah bagi kepada dia semua amalan-amalan. Seolah-olah dia semayang sepanjang malam, seolah dia puasa setiap hari sepanjang hari, seolah dia baca Quran. Dia kata, siapa yang sanggup nak lawan amalan orang yang ribat fi sabilillah? Orang yang ribat ni orang yang bersiap sedia, yang berjaga, orang yang berjihad fi sabilillah. Ini pahala orang di Gaza, ini pahala orang di Masjid Al-Aqsa. Jadi nak sebut kat sini, kan, kita kata macam tak ni, macam ruginya nyawa sebagainya. Betul lah, dari sudut dunia memang nampak macam tu, sebab kita nampak skop kita kecil, tapi skop yang besar sebenarnya ini adalah satu perjuangan, dan ini merupakan satu perkara yang dibalas oleh Allah setiap saat. Bukannya Allah balas sekadar harta yang kita bagi, buah fikiran yang kita bagi, yang kita jadikan amal jariah tadi. Bukan, amal lain pun sekali. Ini saya akan baca hadis nanti. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita dapati tadi saya tengok ada yang terakhir satu video seorang yang berumur mungkin dalam umur 60-an, ya 60-an, seorang laki-laki, dia bercakap marah dia cakap pada Israel, bagaimana Israel bom rumah flat dia apa semua, kan, rumah dia sebagainya, kemudian runtuh habis, mati semua keluarga dia mati, anak dia, cucu dia, isteri dia, saudara dia, kawan-kawan dia kata semua habis mati. Dia kata tinggal dia seorang aja, tinggal aku seorang aja, dia kata. Apa dia kata? Dia marahlah kat Israel, kamu ni penjahat, pembunuh dan sebagainya. Kemudian dia kata, dia kata apa? Wallahi, kan, aku akan tetap berjuang. Semua yang mati semua tu dah kembali ke Allah. Kan? Semua dah habis dah semua. Dah dapat dah ganjarannya. Dan aku bersumpah, aku akan tetap berjuang. Ini rakyat ni, ini bukan naskah. Ini bukan naskah Al-Qassam, bukan. Ini bukan orang yang ada senjata lawan, tak, rakyat biasa ni, orang awam. Orang awam di Gaza, mereka dah rasa macam itu. Ni yang umur 60-an. Yang umur budak-budak kata apa? Yang budak-budak, pakcik, dia kata ada pakcik dia telefon. Daripada UK telefon, masih lagi ada telefon, dia kata pakcik, dia kata, kan, perang ke tak perang ke, susah ke senang ke, kena bom ke kena tak kena bom ke, selamat ke ataupun kena tembak ke, dia kata saya pasti mati. Ini anak-anak ni, budak-budak cakap saya pasti mati. Jadi dia kata tak ada masalah, susah, memang susah, dah 16 tahun hidup susah. Dia nak belajar pun susah, nak makan pun susah, nak minum pun susah, semua dalam keadaan menderita. Jadi bila kena macam itu, dia kata tak apa, yang penting husnul khatimah. Dia hajar pula pakcik dia,
Pakcik dia bimbang. Ni pakcik dia sini cerita lah, pakcik dia ni duta Palestin di United Kingdom. Telefon anak saudara dia rasa macam mana keadaan, macam mana mak, macam mana umi, macam mana semua-semua, bimbang. Ni bom jatuh ni. Ada yang mati dan sebagainya. Dia kata, pakcik, saya hidup, saya mati, tetap saya mati. Sama ada saya senang ke, saya susah. Jadi ini adalah akidah yang ada pada mereka yang berjuang sana. Jadi saya nak sebut kat sini, kita pula yang risau, kita pula yang takut. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku. Maknanya perjuangan ini, sama ada perang tak perang, sama. Mereka nak menghancurkan umat, menghancurkan akidah yang benar. Mereka nak menghancurkan Islam. Mereka nak merampas Masjidil Aqsa. Jadi apa, di mana orang beriman tadi? Di mana orang Islam tadi? Apabila mereka berada dalam keadaan berjuang. Berjuang baru dapat. Sebab tu nak sebut kat sini bagaimana apabila sekarang ini ditimbulkan fitnah, macam-macam fitnah kepada orang yang berjuang, Hamas. Saya nak sebut kat sini satu hadis Nabi, Rasulullah SAW telah bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal 'abd la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fil nar ab'ada mimma bainal masyriq. Al-Qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Seorang hamba kita lah, apabila dia bercakap tentang satu perkataan yang dia sendiri tidak selidik, dia tak selidik, menerima je, betul ke macam gini ke, orang ni cakap macam gini, dia kata Hamas ni Syiah, dia kata Hamas ni dapat bantuan dari Iran, dia kata Hamas ni adalah merupakan ejen kepada Israel, dia kata Hamas ni ejen Israel pula, terima duit daripada Israel. Hamas ni ada kepimpinan Hamas telah diinfiltrate, dimasuki oleh spy-spy, sehingga akhirnya mendominasi keputusan mereka. Macam-macam tuduhan. Hamas ni munafik, Hamas ni musyrik, setengah kata bid'ah, khurafat, tidak berjihad. Hamas ni mati katak pun ada. Orang Palestin berjuang untuk Aqsa, mati katak. Kenapa? Kita tak diwajibkan berperang. Sekarang ni kita dah ada kepimpinan Islam. Kalau di Malaysia kita ada yang di-Pertuan Agong, tu Amirul Mukminin. Kalau di Saudi kita dah ada Muhammad Salman, kita ada King Salman, itu Raja Islam. Maka kenapa kita perlu berjuang dan berjihad lagi? Ini pun ada juga fatwa macam tu. Ada juga. Kita bukan nak kata kan siapa salah siapa benar, tapi nak sebut sini, kata Rasulullah SAW, orang-orang hamba-hamba yang bercakap tapi dia tidak selidik, betul ke yang dicakap tu? Sebab tu saya tanya dengan kawan-kawan yang hantar viral. Ada viral tentang, dia kata ini bukti ni, ini orang awam ni, orang biasa ni. Dia kata dia kenal dengan orang ni, adik dia ke bapak dia ke abang dia, kakak dia ke apa, tak kira siapa pun, bekerja dengan orang Palestin gini. Kemudian dia kata, kemudian tiba-tiba bila nak dedahkan benda keburukan Hamas ni, tiba-tiba televisyen tertutup, siaran terganggu. Ini maknanya ada gangguan. Ini maknanya Hamas ni bersama Israel, Hamas ni bersama kejahatan. Kita lebih percaya kepada orang munafik, orang kafir, orang musyrik, musuh Islam, ataupun orang yang tidak ada pengetahuan, jahil, daripada orang beriman yang berjuang on the ground. Yang berjuang on the ground, yang berdepan dengan Yahudi secara langsung. Bukan dia lawan macam kat Syria, lawan Islam dengan Islam. Tak, ni lawan Yahudi yang Allah dah tetapkan dalam Quran, musuh paling dahsyat. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia ini mereka yang macam mana? Yang memusuhi. Allah guna perkataan musuh orang beriman. Yang paling dahsyat permusuhan dia. Siapa dia? Yahudi. Dah Allah sebut dalam Quran. Pun kita masih tak yakin orang yang berlawan dengan Yahudi tadi, dikata orang tu pula munafik, orang tu pula orang yang sesat, orang tu pula orang yang bid'ah, khurafat. Di mana kita punya pemikiran kita ni? Kita boleh percaya kepada berita yang datang, entah-entah dia berlakon, keluar pula dekat
media-media mereka, bukan media kita pun. Keluar dalam viral video mana-mana entah. Tak kira lah janggut panjang, tak janggut panjang, pakai baju putih lah, pakai kopiah, pakai sorban. Tak kira lah siapa. Tetapi mereka mengeluarkan perkataan-perkataan dan perkataan itu tidak diselidik pun. Cuma sangka ada satu viral video yang ramai kata dah viral sekarang ni. Dia kata Hamas ni Syiah, Hamas ni dapat bantuan daripada Iran, kemudian Hamas ni nak menegakkan Imam Mahdi besok, supaya Imam Mahdi ni Imam Mahdi daripada Syiah yang datang daripada Isfahan dan sebagainya. Saya nak sebut dekat sini, dia last, cuba dengar yang last kata apa. Sekiranya teori saya betul, teori saya kata dia dah duk tuduh macam-macam ni, Syiah lah, ni lah, teori ni apa? Teori maknanya sangkaan dia, jangkaan dia, kefahaman dia, tak ada fakta pun kita dah, betul lah, Hamas bunuh orang lah, bunuh anak-anak lah, sebagainya. Terus macam itu. Di mana kedudukan kita di dalam iman hati kita tu, kat mana kita letakkan? Jadi sebab tu Nabi sebut, siapa-siapa yang bercakap, yang melihat tanpa dia menyelidiki kebenarannya, tuduh saja, maka dia akan tergelincir. Nabi sebab apa? Akan tergelincir dalam neraka yang jauhnya daripada sini ke timur, maknanya daripada barat ke timur. Dalam hadis yang lain juga Imam Bukhari, saya bacakan maknanya, seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang diredai Allah, yang mana dia terlintas, dia bercakap benda baik, dia cakap benda yang baik, benda yang membina kekuatan ummah, maka Allah mengangkat darjatnya. Allah izinlah tu lintasan, benda baik dia pun bercakap, maka Allah naikkan darjatnya. Manakala seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai Allah, yang dia sendiri terlintas, maknanya tak pasti betul ke tak betul ke, terlintas saja, maka dia akan jatuh, dimasukkan dalam neraka Allah. Ini hadis Bukhari. Dan Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW isyarat bahawa antara dosa besar yang dilakukan oleh seorang manusia ialah dosa lidah dia dan dosa kemaluan dia. Ini kita tengok bagaimana peristiwa hadis palsu, penyebaran fitnah yang paling besar yang telah dihadapi oleh Rasulullah SAW sendiri ketika pertuduhan palsu zina ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di dalam satu peperangan pada masa itu, dan kemudian dia telah diambil oleh Safwan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dituduh berfitnah. Ini cerita pendek lah. Jadi daripada situ maka dituduh dan wahyu tak datang, wahyu tak turun sebulan. Allah SWT nak uji sahabat-sahabat, Allah SWT nak uji Rasulullah SAW sendiri tak dapat clue betul ke tak betul ni. Rasulullah pun bimbang, wajahnya sedih dengan tuduhan yang telah merata, heboh satu Madinah. Aisyah berzina dengan siapa? Sahabat Nabi Safwan. Berzina, tuduhan, tak ada bukti, tak ada apa. Sebulan wahyu tak turun, nak protect, nak menunjukkan Allah nak menguji semua yang ada. Maka sahabat pecah tiga. Yang pertama sekali, yang tolak, tak betul. Kita kenal Nabi SAW, kita kenal Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu Aisyah ni macam mana, bagaimana dia menjaga waraknya Aisyah ni, baiknya Aisyah ni radhiyallahu anha. Jadi sahabat-sahabat tak percaya, tak terima. Tapi ada sahabat-sahabat yang kedua yang confused, maka dia neutral, dia diam je. Dia kata, macam mana ni, diam. Nak kata ya pun tidak, tidak pun tidak, diam, menjauhkan diri. Yang ketiga yang ikut sama, betul lah, ada sahabat-sahabat yang ikut sama, betul lah macam gini, macam gini. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini, pada malam ni kita kena faham satu serangan yang dibuat oleh musuh Islam kepada pejuang Islam. Salah satu yang besar, lebih besar, al-fitnah asyaddu daripada al-qatlu. Fitnah itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada membunuh. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Quran. Dan inilah yang sedang dilakukan
Sama ada bentuknya TikTok ke, viral media, short video ke, ataupun pengakuan palsu yang dibuat oleh orang bukan Islam. Malahan Yahudi sendiri. Orang Yahudi sendiri, kita tengok, kita dengar, hati kita sanggup menyatakan, betul lah, kita boleh confuse. So saya tanya soalan tadi, saya kata, kita lebih percaya kepada orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Kita lebih percaya kepada orang yang tak ada ilmu, orang yang tidak tahu dan tidak faham, daripada orang beriman yang berjuang, yang telah meletakkan hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk iman dan Islam dia, sanggup mati. Dan bukan ulama biasa pula, itu di kalangan askar, kalangan ulama yang dibunuh. Cuba tuan-tuan tengok pimpinan Hamas contohnya, kan, siapa yang paling tua sekali? Cuba tuan-tuan tengok, kan, yang paling tua sekali umurnya pun dalam, paling tua lah 50-an, 60-an, paling tua. Tak ada yang umurnya sampai 80-an sampai, kan, 100, tak ada. Kenapa? Sebab pimpinan Hamas tak sempat mereka menjangkau umur 60-an ke atas, 70-an ke atas ni, tak sempat, dia akan dibunuh. Macam mana dibunuh? Dia orang buatlah macam-macam. Tembak rumah dia, habis satu keluarga. Ditembak keluar daripada masjid, sembahyang kat masjid. Adalah orang-orang yang menjadi ejen-ejen tu, sembahyang kat masjid, sembahyang subuh, seperti berlaku pada Syekh Ahmad Yasin, sembahyang subuh keluar ditembak dengan Apache helikopter, 3 butir bom, dia tembak hancur. Kemudian begitu juga dengan Aziz Rantisi yang menjadi orang dua, dia pun mati juga, ditembak dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini, kan, pimpinan-pimpinan orang yang berjuang ni, umur ni tak panjang. Kenapa? Memang dia menjadi sasaran. Jadi inilah yang kita lihat, kita lebih percaya kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tak ada iman, walaupun nampak yakin, memanglah meyakinkan. Dia orang ni semua pengarah-pengarah filem, dia orang ni semua editor, pengarah-pengarah, kan, yang boleh buat filem yang kita hari ni sampai menangis tengok filem tu, sampai kita takut tengok cerita hantu dia, sampai kita bimbang tengok cerita perang dia, sampai kita rasa akidah kita terancam tengok cerita alien dia. Orang macam ini yang buat viral video ni. Sebab tu saya kata tadi, al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah satu sistem semua. Kita bukan lawan dengan Israel, kita lawan dengan seluruh sistem iblis. Seluruh. Kita ingat Hamas dan Palestin dilawan dengan Israel ke? Tak, belakang jadi Amerika, belakang jadi WEF, belakang jadi WHO, belakang jadi semua. Jadi kita pula ingat, kita lawan dengan Netanyahu, jahat. Tak, the whole world. Sebab tu kita ingat al-haq dan batil. Ini pertembungan al-haq dan batil. Ini bukan pertembungan antara orang Palestin dengan orang Israel, orang Arab dengan orang Yahudi. Bukan. Itu yang kita nampak. Ini bukan nak bebaskan Gaza, nak bebaskan masjid dia, Masjid Al-Aqsa. Tak. Ini nak membebaskan al-Islam, umat Islam. Ini kita kena melihat dengan kacamata macam gini, baru kita nampak, rupanya ini semua fitnah, ini semua benda tak betul. Jadi, dan Nabi menggambarkan kita, bagaimana berlaku perkara yang sebenarnya. Jadi apakah maksud ifq itu? Apakah maksud kata bohong tadi tu, berbohongan tadi tu? Maknanya tujuan dia apa? Dia nak memalingkan i'tikad yang betul kepada i'tikad yang batil. Kita yakin dengan sesuatu yang betul, yakin dengan perjuangan ni betul, yakin dengan kesolehan orang ni, orang ni takwa dia, yakin dengan kebaikan gerakan Islam ini, tiba-tiba kita mengikut i'tikad yang batil. Itu maksud ifq. Itu maknanya kata-kata tu, fitnah tu. Dia nak memalingkan kita daripada bercakap benar kepada bercakap bohong. Dia memalingkan perbuatan yang benar, yang baik kepada perbuatan yang keji. Ini adalah strategi mereka sekarang. Jadi sama-sama Islam ni bergaduh. Kenapa? Sangka je. Tak ada bukti pun. Kalau ada bukti pun, bukti yang dia buat-buat. Sebab tu saya nak sebut di sini. Tuan-tuan perempuan dengar sini betul-betul. Saya mengenali mereka. Alhamdulillah. Saya mengenali mereka. Alhamdulillah. Secara peribadi. Dan juga dan ramai lagi ulama-ulama semua pakat kenal belaka lah. Tahulah. Kita melihat perjuangan mereka. Saya nak cerita antara pimpinan-pimpinan mereka.
pimpinan-pimpinan mereka ni, kan, yang pertama sekali sentiasa terancam dan diancam nyawanya, diancam kehidupan mereka. Dan Khalid Mish'al sendiri contohnya pernah nak dibunuh, dan tengah keluar daripada satu pejabat, masa itu di Qatar ataupun di Turki, di Qatar, dan keluar ramai-ramai, ada bodyguard ni datang seorang, dia tiba-tiba dia menyerang, digunakan satu senjata menggunakan frekuensi macam besi tu, dia dekatkan aja, bukan kata kena mati, dekatkan saja, otak tu dah zup, tombang, dia ada tembak dengan frekuensi. Tu Khalid Mish'al. Kemudian dia pernah diracun, makan ni diracun, sampai masuk hospital, duduk lama. Allah izin nyawanya masih panjang sebab dia diperlukan, Islam perlukan dia lagi, Allah masih panjangkan nyawa dia. Begitu juga yang lain-lain, hidup dalam keadaan susah dalam keadaan tu. Abu Muhammad, salah seorang daripada pimpinannya, naik kereta meletup, ni di Syria, naik kereta meletup, kan, naik kereta meletup, habis, kan. Malah kawan-kawan kita di sini, di Malaysia, saya mendengar cerita bagaimana mereka diikuti dan sebagainya. Ini nak tunjukkan bagaimana musuh sebenarnya sentiasa nak membunuh mereka. Membunuh mereka, ini masalah nyawa, ini bukan masalah biasa-biasa. Dan mereka juga memfitnah dan melakukan banyak perkara-perkara yang lain yang menyebabkan kita hari ini rasa sangsi dan rasa susah. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan, kehidupan mereka ni luar biasa. Saya pernah travelling bersama dengan Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, rahimallah, dan meninggal. Dia ni adalah ketua ulama, ketua Ikatan Ulama Palestin, Rabitah Palestin, ulama Rabitah Palestin. Jadi saya pergi jalan dengan dia, pergi ke sana sini, bawa dia ceramah apa sebagainya. Begitu juga dengan Abu Ahmad, Syekh Abu Ahmad Ziyad, yang merupakan antara orang atasan, orang-orang ni lah, tapi semuanya low profile ni. Datang sini kita bawa, nak berbincang, nak menyampaikan, dah meninggal lah Syekh Abu Bakar, buta orangnya. Quran tak tinggal. Saya pernah travelling dengan dia, naik kapal terbang. Dalam kapal terbang kita jalan jauh sikit tu, kita tengok TV lah, tengok movie lah, tengok apa, dia buka Quran, baca sepanjang jalan, baca Quran. Syekh Abu Ziyad baca Quran sepanjang masa. Saya ingat kami travelling jauh, berjam-jam pada masa tu, bulan Ramadan. Dah sampai dekat kat pukul 12, tempat tinggal tu, tempat menginap tu dekat pukul 12 lebih. Baru sampai kita tak solat tarawih lagi, dia kata. Mari kita solat tarawih sama-sama. Syak tadi sempat, tapi tarawih kita tak buat sebab perjalanan. Sampai dah, alhamdulillah kita sembahyanglah tarawih. Sembahyang tarawih, dia suruh saya jadi imam. Saya ingat lagi dia suruh jadi imam. Saya kata, yang jadi imam eloklah orang yang menghafal Quran 30 juz, yang faqih dalam ni sebagainya. Saya ni apa sangatlah, kan, tak ada apa pun. Dia suruh jadi imam juga. Dia pun bagi Quran dia, Quran kecil tu. Kalau tak hafal, ambil Quran, baca, kami ikut. Dia tak bagi kita lepas apa ni, nak mengexcuse alasan-alasan, tak ada. Dia suruh jadi imam. Gila-gila, bukan saya seorang, gila-gila lah. Jadi saya pun ambil Quran tu, saya sembahyang lah Allah. Dia kata 1 juz, minima 1 juz, baca 1 juz tarawih, minima 1 juz. Penat macam mana pun, Quran jangan tinggal. Malam memang bangun dah, tahajud malam bangun dah, Okey, ini bahagian Quran, tak pernah tinggal. Bahagian zikir, luar biasa. Zikir mereka sentiasa, sama ada yang pakai tasbih ataupun dia picit-picit, tak ada, banyak tasbih, ataupun dia guna tangan dia. Zikir tak putus zikir. Kemudian bahagian-bahagian membaca kitab dan sebagainya. Tak sebut akhlak dia lagi, syakhsiah akhlak dia tu, adabnya. Bukan sebarang-sebarang. Orang ingat orang yang berperang yang ni keras, kata-katanya kuat, kasar. Tak. Adab dia tu lembut, dia lebih lembut daripada orang Melayu. Subhanallah. Ini benda-benda yang kita melihat bagaimana yang berlaku kepada kekuatan ini
para pejuang ni. Malam je, malam bangun malam. Penat macam mana pun kan, sebelum subuh tu bangun. Malahan ada seorang ni, contohnya dia Al-Qassam, datang. Kemudian kan, dia pun kata apa? Dia kata kita ni dah travelling banyak tapi kita tak ada riadah, dia kata. Malam ni kita kena riadah ni wajib, dia kata. Maka dia kata, mai kita buat riadah dalam rumah. Buat riadah malam-malam. Okey, kita buat warming up sikit, kan, jalan setempat, lagi setempat, apa semua kita pumping, sama-sama dengan dia pumping. Kemudian kita buat yang jump start tu kan. Buat dalam rumah. Sampai peluh-peluh. Dia kata kita ni bukan semayang aja, bukan zikir aja. Kan, fizikal kita kena sihat. Fizikal kita kena sihat. Jadi kita tengok bagaimana akhlak mereka, saksiah mereka, kan, bagaimana komitmen mereka, kan, sanggup melakukan berkorban, hebat korban mereka. Ini orang yang kita cakap macam gitu. Okey, ini yang kita nampak depan. Okey, macam mana pula sistem dia? Ini saya nak sebut sikit sistem. Macam mana sistem? Saya ada tengok satu video, orang kata nak jadi Hamas, pertama kena sekian. Nak jadi Brigade Al-Qassam, pertama kena sembahyang subuh selama 2 bulan, 3 bulan, tidak putus-putus. Adalah disebut, saya tak ingat lah apa benda disebut. Semua mengarut belaka lah. Betul lah benda tu amal, tapi itu bukan syarat jadi Brigade Al-Qassam. Dia kata nak kena baca Quran satu hari 1 juz. Bukan, Brigade Al-Qassam bukan baca satu hari 1 juz. Brigade Al-Qassam bukan sembahyang subuh. Dia kata sembahyang subuh kena jamaah, yang lain tak apa. Bukan. Dia nak sebut kat sini, ramai orang yang cakap macam pandai, macam dia lah terror tentang Hamas, dia lah terror tentang pejuang-pejuang Al-Aqsa, dia lah yang tahu semua. Tapi rupanya dia ni hanya orang yang tengok dekat Google je, baca itu. Ini saya nak sebut ni. Akhlak mereka luar biasa, ibadah mereka luar biasa, akidah mereka luar biasa, yakin pada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Mereka bersedia sentiasa untuk berjumpa dengan Allah, sentiasa. Sehingga salah satu tazkirah yang dia bagi, saya sebut salah satu tazkirah, contoh tazkirah. Kita hari ni, marilah kita mengingati bahawa kita akan mati sebagainya. Mengingati mati tazkirah kita, kan? Mengingati mati tazkirah kita. Apa tazkirah dia? Ini di kalangan mereka ni. Ini kan sistem dia. Sistem tarbiyah dia tu. Dia kata, sudahkah habis semayang asar lah. Saya ingat lagi, saya berjamaah semayang asar sekali ramai. Semua Qassam belaka. Dia bangun, imam suruh tunjuk kat saya. Dari Malaysia, Malaysia. Kan? Bagi tazkirah. Saya goreng kepala. Saya tak mau. Saya nak dengar. Saya bukan nak baca. Saya cakap saya nak dengar. Saya pun duduk buat bodoh. Lepas dia bangun. Dia kata, wahai saudara-saudara, syurga manakah yang saudara telah pilih? Syurga manakah yang saudara telah pilih? Syurga ma'wa, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Yang paling tinggi sekali jannatul firdaus. Jannatul ma'wa ni orang yang basirahnya, orang yang perjuangannya itu sekadar mulki ni, alam mulki ni, alam sini. Kemudian jannatul na'im, orang yang sampai kepada alam jabarut, malakut dan jabarut. Kemudian alam jabarut, alam malakut, jannatul firdaus. Alam jabarut, alam jannatul firdaus, alam yang paling tinggi sekali. Jannatul firdaus, orang yang sampai pada alam jabarut. Ini saya menggunakan definisi yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Apa benda alam-alam tak tahu, tak apalah. Itu tak makna. Syurga ni ada tingkatan. Kemudian dia kata apa? Sudah, syurga mana yang kamu dah pilih? Jannatul ma'wa wa jannatul na'im wa jannatul firdaus. Ada lagi syurga jannatul adnan, pernah ada banyak syurga, ada 7. Yang paling tinggi ni firdaus. Maka semua diam. Dia kata, kalau kamu hari ini telah memilih jannatul firdaus yang paling tinggi sekali, maka ingatlah, Allah SWT tidak akan lepaskan, tidak akan bagi kamu jannatul firdaus, melainkan dengan bidam birruh,
dengan darah kamu, dengan nyawa kamu. Bidam, biruh, dengan darah, dengan nyawa. Jadi dia kata, kalau kita hari ni cakap saya ni nak berjuang, kan, kita dah sanggup ke, kan, untuk mengorbankan darah dan nyawa? Ini adalah tazkirah dia. Kalau kita dah bersedia bidam, biruh, dengan darah, dengan roh kita, dengan nyawa kita, maka pastikan tarbiyah, peningkatan al-islah, peningkatan tarbiyah berlaku, berjalan sebagaimana yang sepatutnya, bukan sebagaimana yang kita nak. Bagaimana yang kita nak ni maknanya hari ni nak sembahyang pun boleh, hari ni sembahyang khusyuk, okey, tak khusyuk pun tak okey. Itu yang kita nak. Hari ni boleh sedekah, tak boleh sedekah, okey. Hari ni boleh bangun malam, tak nak bangun malam, tak apa. Itu yang kita nak. Kalau kita nak bangun malam, rasa-rasa nak sembahyang, kita sembahyang. Rasa-rasa nak tidur, kita tidur. Ini tarbiyah kita nak. Bukan tarbiyah yang Allah redha. Apa tarbiyah Allah redha? Tarbiyah yang ada islah, yang sentiasa berlaku peningkatan. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Mesti lebih baik daripada semalam. Jadi dia kata, kalau kamu betul-betul, maka hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah. Sebab tu syarat nak jadi qasam ni, brigade qasam kita. Contoh, sebab ada orang keluar video nak jadi brigade qasam macam kat TikTok. Ada orang hantar kat saya lah, saya tengok, apa benda ni kan? Dia kata sembahyang 5 waktu, sembahyang subuh jemaah lah, apa benda. Itu semua terlalu mudah, tak ada apa lah. Tetapi duduk dalam tarbiyah, duduk dalam proses membina diri, kekuatan diri dalam semua aspek. Akal yang wa'i, al-aqlu wa'i, al-qalbun zaki, fitrah yang salimah, dengan kekuatan amal qawi, amal yang kuat. Amal qawi, kita kena faham amal kuat ni apa. Dan qaul qawi, bukan amal saja qawi, qaul, perkataan juga kuat. Ini semua ni antara banyak lagi. Ini syurut at-tawsiq. Ini semua ni benda dan termasuk dalam syarat kekuatan untuk menjadi seorang yang berjuang bersama al-mahdiyin. Bukan kita nak berjuang sikit-sikit ni. Jadi ada orang boleh fitnah orang yang dah duduk dalam suasana macam tu, yang bila baca Quran bukan baca sahaja, dia baca menangis. Kita baca boleh gelak-gelak, kita baca boleh ngantuk, dia baca menangis. Al-Quran ni baca menangis. Dia bukan baca sebab dia nak baca, dia baca sebab hatinya hidup, dan hatinya pun dah hafal lah 30 juz. Dah hafal lah 30 juz lah. Dah hafal dah hadis-hadis dia. Jadi kita tengok macam ni, orang yang dipelihara oleh Allah ni, pejuang-pejuang ni, dan mereka mati, mereka syahid. Bukan sebab mereka merupakan buat dosa, bukan. Susah hidup. Contohnya di Gaza ini, susah kena tembak, kenapa? Susah hidup. Susah hidup bukan sebab mereka banyak dosa, bukan. Kita yang banyak dosa, tapi susah hidup sebab Allah nak bagi naikkan darjat mereka sampai ke peringkat Jannatul Firdaus. Kenapa Jannatul Firdaus? Jannatul Firdaus tak boleh dapat dengan amal syariat, amal zahir sahaja, tak dapat. Jannatul Firdaus, amal zahir lengkap, sempurna. Tinggalkan semua maksiat zahir, tinggalkan semua maksiat-maksiat yang kita nampak, tinggalkan semua maksiat-maksiat hati, beramal semua sekali. Amal Jannatul Firdaus, kita kenal Allah. Sampai bila nampak bom jatuh, melihat bom tu sebagai qada qadar Allah, melihat kuasa Allah bukan kuasa bom. Ucapan yang keluar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hati dia dekat dengan Allah. Bila dia takut dengan iman, bukan takut mati. Seorang ibu kematian anaknya syahid, menangis, sedih menangis. Dia tanya, janganlah menangis ibu, sungguh-sungguh anak itu dah masuk dalam syurga Allah, rahmat Allah. Nanti ibu pun akan dipanggil sekali, ajak dapat syafaat daripada anak yang mati syahid. Dia kata, aku menangis bukan aku sedih anak aku mati, aku sedih sebab aku dah tak ada anak dah lagi nak untuk pergi jihad fisabilillah. Ini berlaku di zaman kita ni. Di mana? Di Gaza. Kalau dulu kita dengar para sahabiah menangis, ada menangis tengok anak-anak mati menangis. Kenapa menangis? Sebab aku ada 2 orang anak, dua-dua ni dah syahid fisabilillah ya Rasulullah, tak ada dah lagi, tak ada dah anak aku lagi, aku nak hantar berjihad sama dengan kau ya Rasulullah.
Itu zaman sahabat dulu. Zaman sekarang, kat mana yang kita boleh dengar cerita ni? Di Gaza. Ini orang-orang yang duduk dalam tarbiyah ni. Macam gitu. Bukannya macam kita hari ni. Menangis kenapa? Hilang duit. Gaji kena curi, kena tipu. Rumah terbakar, kita menangis rumah terbakar. Menangis aksiden, menangis sakit, menangis. Bukan menangis sebab nak berjuang pada jalan Allah. Nak berjuang tak boleh dah. Kenapa? Kaki dah potong, kena potong tak boleh berjalan. Tangan dah potong, menangis. Kenapa menangis ni? Dia kata, kaki aku, tangan aku dah masuk syurga dah. Tapi aku sendiri belum lagi ni. Aku belum lagi. Aku tak boleh nak berjuang dah ni. Tahun 2011, Israel tembak bom. Bom tu keluar, bom merangkai. Dia keluar besi kecil panas. Potong kaki. Ramai yang potong kakinya putus. Kenapa? Kena besi panas, bom tadi. Dia hidup, tapi potong kaki. Tak boleh perang. Menangis. Kenapa menangis? Bukan sebab tak ada kaki, sebab tak boleh nak pergi berjuang dah. Itu dia kisah. Dia bukan kisah tak ada kaki tu. Ini jiwa mereka yang duduk dalam tarbiyah. Brigade Al-Qassam. Baik. Macam mana mereka nak memilih kepimpinan? Naik atas. Dia bukan macam kita ikut cari demokrasi. Okey, hari ni kita nak buat pemilihan ketua kawasan. Maka siapa yang menang dapat undi banyak, dialah menang. Bukan macam tu. Pemilihan kepimpinan mereka nak sampai ke level yang paling tinggi. Dia bukan siapa paling banyak cakap, siapa paling banyak duit, siapa paling banyak pandai kelentong, dia yang paling jadi ketua. Bukan. Cara pemilihan mereka ialah berdasarkan bagaimana sifat-sifat kelemahan yang mereka buang, sifat-sifat kekuatan yang ada pada mereka, sifat takwa yang ada pada mereka, ilmu yang ada pada mereka, akhlak yang ada pada mereka, Quran yang hidup bersama mereka. Itu antara syurut at-tawsiq yang dipilih kepimpinan. Nak pilih kepimpinan, okey, maka dia ada syura dia. Dia kata, okey, kita dapati ada 10 orang, semua itu takwanya sama level, Qurannya sama level, tahajudnya sama level, akhlaknya sama level. Orang yang dah terbukti perjuangannya, pengorbanan dia terbukti, bukan kata-kata, bukan berlakon, bukan setahun, bertahun-tahun hidup bersama dengan pengorbanan dan perjuangan. Ikhlasnya terbukti dengan amalan dia. Orang ini yang dipilih. Yang dipilih itu pun bukan semua orang pilih pakai macam demokrasi, bukan. Jadi sistem pemilihan kepimpinan dia pun bukan main-main. Bukan macam kita fikir kita pilih persatuan. Persatuan hari ni pandai cakap, hari ni banyak duit, kita pilih dia. Besok persatuan kita banyak aktiviti. Ni banyak aktif, kita memilih macam dia. Tak. Mereka letakkan Quran, hadis, mereka meletakkan ilmu, akhlak, ibadah. Mereka meletakkan bagaimana pengorbanan perjuangan dia. Bukan cakap banyak, cakap pandai, banyak duit. Bukan. Jadi kita nak kata mereka yang hidup dengan sistem pemilihan gini, kepimpinan yang bertakwa, kepimpinan yang berakhlak, kepimpinan yang hidup bersama Quran siang dan malam. Saya melihat Ismail Haniya tu, Perdana Menteri Gaza tu, hafal 30 juz. Khalid Misha tu hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Dia bukan bagi ceramah kosong macam itu. Jadi kekuatan, jadi ilmu, dia akhlak dia. Walaupun dia bukannya orang yang bidang agama. Ada sebagiannya Ar-Rayyan, Syahid, engineer, menjadi manusia yang paling ditakuti oleh Israel. Cari. Ada kisah dia. Ada dia orang buat cerita dia dalam bentuk macam movie sikit. Nanti saya cari balik. Boleh tengok. Bagus cerita ni. Dia nak bunuh ni, engineer ni. Banyak merosakkan perancangan tentera Israel. Jadi mereka ada dah asas dia, bukan macam kita nak jadi ketua. Saya ni paling lama, saya bukan. Saya ni paling pandai bercakap, bukan. Saya paling tua, bukan. Bukan sebab keduniaan. Bukan sebab dia ni pandai cakap, banyak duit, bukan. Tapi memang asas takwa, asas duduk. Sebab tu syarat utama duduk dalam Brigade Al-Qassam ialah at-tarbiyah. Mesti duduk dalam tarbiyah, mesti melaksanakan dakwah. Tarbiyah duduk, dakwah berlaku, akhlak menjadi mantap, baru dia pergi berjihad. Baru JDT dia berlaku. Jadi sebab itulah bila kita berhadapan dengan suasana media yang macam-macam cakap,
Ini pengganas lain. Semua itu adalah merupakan perancangan mereka. Bagi kita, orang yang kenal, yang yakin dengan Allah, kita lebih percaya kepada orang beriman daripada percaya kepada orang kafir. Walaupun nampak orang kafir itu paling baik di dunia, tapi dia masih mengkufurkan Allah. Bila dia bercakap fasik, orang yang buat dosa bercakap fasik, maka kita kena tabayyun. Ini berlaku. Jadi kita boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa fitnah yang berlaku zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku pada sahabat-sahabat sendiri, kepada baginda Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, berlaku pada dia sendiri. Dan berlaku kepada sahabat-sahabat. Jadi semua tu adalah pengajaran. Jadi sekarang ni pun kita sama juga. Dia tak boleh tembak kita, tak boleh kalahkan kita dengan peluru, dengan apa. Dia nak kalahkan dengan perpecahan. Habis macam mana Ustaz, ketika hari ini ramai orang ikut arus bagaimana? Kita jangan risau orang ikut arus. Sebab yang menangkan kita bukan orang. Yang menangkan kita bukan bilangan yang ramai. Yang menangkan kita bukannya kita kata kekuatan kita boleh bercakap hebat, kekuatan kita dengan harta yang banyak, kekuatan kita dengan kekuatan fizikal, teknologi. Tapi yang memenangkan kita Allah. Allah yang menangkan kita. Dan sedarlah dan ingatlah, ambil ni kata-kata saya. Apa yang berlaku pada hari ini adalah merupakan fasa awal kepada kebangkitan yang hakiki, yang sebenar. Fasa yang kedua, fasa kebangkitan yang kedua tidak akan berlaku. Al-Mahdi tidak akan datang. Tidak akan Allah tunjulkan sekiranya fasa ini tidak berlaku. Maka fasa ini memang menyedihkan, tapi jangan kita sedih. La tahzan. Jangan kita merasa sedih. Jangan sedih. La tahzan. Memang kita nampak nyawa mati, meninggal, sakit, penat. Kita pun penat. Kita pun letih. Kita pun kena jawab macam-macam. Ada yang kita kena jawab, ada yang tak jawab kan. Macam-macam. Tapi la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu bimbang, jangan kamu rasa down. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Ini semua adalah perkara-perkara yang penting untuk kita memastikan kita bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, mereka yang akan berjuang di akhir zaman. Bukan sekadar mereka yang rasa macam hebat. Jamaah saya paling kuat, 1 juta orang ahli. Jamaah saya banyak, ulama' ramai kat sini. Jangan. Bukan ulama' yang menangkan kita. Walaupun ulama' tu penting. Bukannya bilangan memenangkan kita. Walaupun bilangan tu penting. Tetapi Allah yang menangkan kita. Jadi untuk kita menang, untuk kita bersama-sama istiqamah, maka kita hendaklah bersama-sama dengan semangat rohul jadid, semangat yang baru. Semangat yang baru. Kita mencontohi orang yang berjihad daripada Gaza, daripada Asqalan, daripada Masjid Aqsa. Kita contoh. InsyaAllah saya akan sama-sama nyambung lagi apa yang saya nak sampaikan. Cuma hari ini saya nak cuba membawa kita supaya kita memahami bahawa senjata mereka bukan hanya menggunakan bom, peluru, menggunakan teknologi senjata kimia, biologi, tapi senjata mereka juga adalah senjata psikologi. Mereka nak menggunakan media massa, memfitnah, merosakkan pemikiran kita, akidah kita, merosakkan kesatuan hati kita. Mereka menggunakan media massa. Mereka menggunakan pemimpin-pemimpin. Mereka menggunakan orang alim, so-called orang alim. Sampai peringkat dia kata, difatwakan sesat. Dia kata ini Hamas ni daripada Ikhwan Muslimin, ni semua sesat belaka. Tak ada jihad di sana. Sampai peringkat dia kata apa? Kafir pun ada. Ada yang bagi saya tengok, saya ada baca fatwa-fatwa yang begitu. Walaupun fatwa itu adalah fatwa yang melampau. Tapi kerana dia bersama kerajaan yang diktator. Kalau dia cakap yang lain, maka dia kena. Dia tak dapatlah gaji dia, tak dapatlah jawatan dia, tak dapatlah apa yang dia nak. Mungkin dia pula masuk syurga, masuk jail. Kenapa? Sebab tak ikut. Jadi insya-Allah. Baik, seterusnya saya nak umumkan pada malam ini insya-Allah. Insya-Allah pada hari Sabtu nanti
saya akan mengadakan satu program di Rimbunan Kasih Melaka. InsyaAllah pukul 9 kita bermula, sehingga pukul 12 atau pukul 1 lah, sehingga Zuhur. Kita jemput semua siapa yang ada ke lapangan, mari sama-sama. Kita akan berada Rimbunan Kasih di Serkam, Melaka. Kalau pergi ke Google Map tu, type Rimbunan Kasih Serkam, Melaka. Jadi di sana insya-Allah kita akan buat satu perbincangan dalam pukul 9 pagi. Kita akan mula, saya akan bagi sedikit penyampaian, perkongsian, dan kemudian selepas itu kita akan buat perbincangan tentang apakah perkara-perkara, kita akan buka soal jawab kalau ada soalan-soalan dan sebagainya. Mungkin ada muskil daripada tuan-tuan perempuan, kita akan cuba jawablah apa yang boleh kita mampu jawab, dan kemudian insya-Allah kita akan bincang. Tapi perbincangan tu mungkin tertutup lah, perbincangan tentang perancangan sebagainya, mungkin kita akan tidak buka kepada FB semualah, itu kita bincang tertutup lah. Tapi maknanya mungkin peringkat awal tu saya akan bagi sedikit penerangan sebagainya, kita akan buka kepada Zoom dan sebagainya, insya-Allah. So siapa yang berkelapangan, insya-Allah pada hari Sabtu ni, Sabtu 2 bulan, hari Sabtu ni, hari ni, baik, pada hari Sabtu ni 14 hari bulan 14 hari bulan, insya-Allah, pukul 9 pagi sampai tengah hari lah, lebih kurang. So kita mula kumpul, jadi sahabat-sahabat Ansar yang daripada mana-mana yang ada ke lapangan, yang ada bajet nak datang, kita jemputlah datang, insya-Allah. Salah satu nak ukhuwah lah, kita nak perkenalan ukhuwah semua, dan kemudian selepas tu kalau ada kesempatan untuk kita merancang lah sama-sama. Saya akan cuba, kita akan bincang sama-sama tentang Palestin ni macam mana, apa fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, keempat, kelima tu kita tak bincang lagi lah, kita akan bincang bila masanya, insya-Allah. Kemudian lepas tu kita harap kita akan dapat buat sesuatu bersama-sama, insya-Allah. Jadi kita bukan hanya nak berceramah, nak bercakap, tapi kita nak bertindak, sebab sahabat-sahabat kita di sana telah pun berada dalam suasana yang amat teruk, kritikal, kritikal. Tapi insya-Allah kita doa. Sekali lagi saya minta, yang kedua, sekali lagi saya minta malam ni teruskan berdoa, teruskan solat hajat. Saya minta solat hajat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Bacalah ayat apa nak baca pun tak apa, ayat kursi, kemudian ayat surah Al-Baqarah yang akhir tu pun boleh juga, kan. Kemudian kata pun kita baca qul huwallahu ahad pun boleh, ikutlah. Tapi kita niat dengan sepenuh hati kita. Macam mana doa tadi, kita doa, kita baca dalam hati kita, angkat tangan baca dalam hati kita. Kita kosongkan hati kita daripada rasa kita ni kuat, kita ni hebat. Kita rendahkan hati kita, kita tunduk pada Allah. Kemudian kita doa minta supaya nombor satu, Allah berikan kekuatan pada semua muslimin muslimat yang berjihad untuk membebaskan Al-Aqsa. Kita minta supaya Allah memudahkan semua urusan kita, kan, dan kemudian supaya Allah mudahkan semua urusan para mujahid, terutama yang berada di Al-Aqsa, yang berada di Palestin, di Gaza, dan kemudian mujahid juga di tempat-tempat lain, termasuklah di Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Kemudian kita minta Allah memberikan kekuatan untuk kita bersabar, untuk kita istiqamah di atas ujian-ujian yang semakin lama semakin besar. Kena minta lah, minta Allah. Semua doa tu akan diaminkan oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita, dan 50 malaikat akan doakan yang sama untuk kita. Doa tu akan patah balik pada kita. Lagi banyak kita doa, lagi rendah diri kita pada Allah, maka lagi banyaklah barakah dan rahmat Allah datang kepada kita, insya-Allah. So ni doa ni pun bukan untuk orang lain, untuk kita juga. So bangun malam, ambillah 2 rakaat sekurang-kurangnya, minta pada Allah tolong, supaya Allah tolong semua sekali, mudahkan semua sekali, Allah beri kita kekuatan dan kemenangan dengan segera. Dan sahabat-sahabat kita yang cedera, yang sakit, minta supaya Allah berikan kesabaran kat dia, ketabahan kat dia untuk istiqamah, dan Allah bagikan kesembuhan segera kepada mereka supaya mereka boleh terus berjuang. Dan kita minta juga kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebahagian daripada mereka yang berjuang. Maksudnya kita minta Allah bagi kekuatan kat kita untuk juga berjuang membebaskan Al-Aqsa, kerana perjuangan Al-Aqsa ni adalah perjuangan yang ada barakah. Perjuangan lain tu, nombor 2, nombor 3, nombor 4, Al-Aqsa ni akan membina kekuatan, sebab ini perjuangan akidah, yang akidah, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung, tapi tak pasti besok sebab mungkin saya travelling. Tengok macam mana, insyaAllah.
So kalau ada kesempatan kita akan sambung. Tapi hari Sabtu ni insya-Allah kita jemputlah siapa-siapa nak hadir, datang pukul 9 pagi sampai tengah hari insya-Allah lebih kurang, dan kemudian kita nak bincang sikitlah tentang apa yang kita boleh buat sama-sama. InsyaAllah secara praktikal lah, sebab kita tak mampu nak buat besar-besar, kita buat yang kecil-kecil lah. Tapi kecil-kecil pun kurang-kurang kita adalah sesuatu sumbangan untuk kita sama-sama buat kepada, kita bawa kepada Allah nanti. Ya Allah, mereka berkorban nyawa, berkorban macam-macam, kami buat sikit je kat Malaysia ni. Jadi kita buatlah apa yang kita mampu insya-Allah. Tapi kita buat secara jama'i, secara bersama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa athikillahumma rabitataha wa ajmuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya insya-Allah.